Syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita baca hadis dalam kitab kita ni. Cuma sebelum tu demikianlah masa dia bergerak dengan begitu pantas. Duk termenung tak ada tengok-tengok hari 18 lagi. Yang mungkin sebelum ni kita duk bercakap tentang dekat dah kita dengan Ramadan. Dekat kira-kira hari ni nak habis dah fasa kedua, nak masuk yang terakhir dah. Renung balik masa dia bergerak dengan begitu pantas. Barangkali inilah yang disebut oleh Nabi SAW di antara tanda-tanda berlakunya kiamat, iaitu wa yataqarabuz zaman. Masa ni dia dekat di antara satu sama lain. Dia bertambah cepat dalam kehidupan kita. Walaupun di sana mempunyai pandangan di kalangan ulama yang sebahagian mengatakan cepat itu perjalanan hidup manusia di akhir zaman tu. Kalau dulu orang pergi Mekah 3 bulan 4 bulan, maka berlaku perkara yang cepat dalam hidup di akhir zaman tu macam kita hari ni 8 jam. Dulu 4 bulan 3 bulan pergi ke Mekah, hari ni 8 jam je. Mekah Madinah dulu 6 jam je naik bas, hari ni nak ada train jadi 2 jam lebih. Maksud yang disebut oleh Nabi itu makin cepat itu bermaksud. Sebahagian para ulama mengatakan begitu. Tapi apa yang kita alami dalam hidup ni memang masa tu bergerak dengan begitu pantas. Sehinggalah kita semua ini sampai satu waktu, sampai satu masa kita akan balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kali datangnya bulan Ramadan dalam kehidupan kita ni lebih dekatlah kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kongsi satu cerita lah sebelum kita baca hadis ni. Ya, mungkin kisah ni juga kita boleh kait sedikit sebanyak dengan perihal Ramadan yang kita hadapi. Kalau tuan-tuan biasa dengar ataupun biasa baca ataupun ustaz yang sebelum ni pernah hurai ataupun pernah cerita kisah mengenai Imam Al-Qa'nabi. Saya lelah sikit tu sebab tengah duk wirid tadi pergi ke tandas. Keluar tandas tengok-tengok senyap dah. Tak bunyi dah wirid. Rupanya habis dah berdoanya. Jadi kisah ni berlaku kepada Imam Al-Qa'nabi. Imam Al-Qa'nabi ni nama sebenar dia adalah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nab Al-Harisi. Ini nama sebenar dia. Dalam IC lah. Digelar sebagai Imam Al-Qa'nabi. Dan dia ni adalah salah seorang anak murid yang paling siqah, yang paling dipercayai di kalangan anak-anak murid Imam Malik bin Anas. Al-Qa'nabi ni diceritakan di zaman muda dia. Dia ni merupakan kaki nabis. Nabis ni nak kata pergi ke arak terus tu taklah. Tapi hukum dia haram. Elah dia tu mabuk juga, sama seperti mana arak juga. Nabis ni dia satu minuman yang bila diperam, minum selepas pada tu dia akan jadi mabuk juga. Kalau kita orang Melayu ni biasanya air tuak lah. Air tuak, air tapai. Biasanya orang tua minum gitu je air tapai ni. Tapi ada hak jenis geng-geng pitih tak ada, tapi nak mabuk juga. Nak beli arak tak boleh. Dia perang air tu seminggu 2 minggu, lepas tu dia minum, lepas tu jadi mabuk juga.
Itu air itu dipanggil sebagai nabis. Nabis. Dia bukan khamar lah, tapi hukum tu lebih kurang sebab elah dia tu mabuk juga. Orang Arab dia adalah air dia tu sendiri seperti air bali ataupun peraman, air gandum apa semua tu. Jadi disebut Al-Qa'nabi ni, dia ni kaki nabis di zaman muda dia. Dan cara hidup dia dengan gaya samsing dia, dan dia ni juga ada pengikut-pengikut di belakang dia, adalah anak-anak buah dia tu hok geng-geng mabuk sekali. Jadi itulah gaya kehidupan Al-Qa'nabi. Mabuk dengan geng-geng dia apa semua. Dengan ala gaya samsing dia. Satu hari dia kata, aku keluar ke jalan. Bila aku keluar ke jalan dengan pengikut-pengikut aku, dengan geng-geng aku, dengan gaya cara samsing aku apa semua, tiba-tiba aku nampak seorang yang mempunyai pengaruh, dan orang ni juga ada pengikut juga di belakang. Jadi dia rasa tercabar dah mungkin, sebab dia ni ramai dah pengikut. Keluar ke jalan tengok-tengok ada juga orang sama seperti mana dia, ada pengaruh, ada pengikut di belakang. Jadi bila rasa tercabar tu, dia tanya pada orang, siapa orang ni? Duduk di atas kenderaan, pengikut di belakang apa semua. Maka orang bagi tahu pada dia, itu adalah Syu'bah bin Hajjaj Al-Ward. Syu'bah bin Hajjaj Al-Ward ni ulama hadis besar dah di Basrah ni. Ulama hadis besar di Basrah, dan sebahagian jaguh ilmuwan Islam bila mana mendengar nama Syu'bah bin Hajjaj Al-Ward ni, mereka menghormati Syu'bah ni. Antaranya Sufyan As-Sauri dan Imam Malik sendiri pun, bila mana mendengar nama Syu'bah bin Hajjaj, Imam Malik sendiri pun hormat dan memuliakan Syu'bah bin Hajjaj. Tok guru besar adalah anak-anak murid dia di belakang tu, duduk di atas kenderaan. Jadi bila orang bagi tahu pada dia, itu adalah Syu'bah bin Hajjaj, tak kenal ke? Nak cerita begitu teruknya hidup Al-Qa'nabi pada waktu tu, sehingga ulama besar di tempat dia sendiri pun dia tak kenal. Tolu-tolu kita pun duduk kat kampung di waktu maghrib dengan seluar pendek, tak berbaju, baju atas bau ni, tu imam lalu tu kena tu imam kampung tu. Hak tu hak nakal lah tu. Mana teruk-teruk sungguh waktu maghrib tu duduk lepok tepi wakah tu. Dengan seluar pendek, tak berbaju, duduk atas ni apa semua. Lalu tu imam dia lari sekejap sebab dia kenal tu imam tu. Maknanya ni Al-Qa'nabi ni ulama besar di tempat dia, tak kenal. Jadi bila orang bagi tahu itu adalah Syu'bah bin Hajjaj, tok guru hadis, tak kenal ke? Jadi Al-Qa'nabi ni bila dengar kata tok guru hadis, nampak ada pengaruh pengikut pula, dia nak main lah. Dia pergi di hadapan Syu'bah. Dia kata, siapa Syu'bah ni? Dan orang bagi tahu kepada aku, mu ni adalah tok guru hadis. Al-Qa'nabi kata, cuba membaca hadis kepada aku untuk aku dengar. Dia minta Syu'bah tu baca hadis kepada dia untuk dia dengar. Dan minta untuk dibaca hadis untuk dia dengar itu bukanlah kerana dia nak dengar sangat, tidak. Orang panggil cari kes lah, cari pasal untuk nak bergaduh ni. Dia mukaddimah dia tu begitu. Kalau orang kata Syu'bah ni tok guru silat, mungkin dia pergi tu, aku dengar orang cakap mu ni tok guru silat, cuba mu buka silat tengok, aku nak tengok sekali. Dia lebih kepada nak main, lebih pada nak ragging orang, nak bully orang dah, bukan kata nak belajar sungguh, tak. Jadi orang cakap mu ni adalah tok guru hadis, cuba membaca hadis kepada aku nak dengar. Lalu Syu'bah kata, buat apa aku nak baca hadis padamu? Mu bukan nak murid aku pun. Dan sekalipun kalau nak dengar hadis, nak belajar hadis ni bukan tempat dia. Orang duduk di atas jalan, ada destinasi yang orang nak pergi, apa ni duduk main tahan-tahan tengah jalan apa semua dengan pengikut apa ni. Syu'bah kata, aku tak baca. Tak ada keperluan untuk baca padamu, bukan nak murid aku dan bukan nak bersungguh untuk nak dengar hadis pun. Jadi bila Syu'bah tu lawan begitu, Al-Qa'nabi dia rasa tercabar dah, kerana dia ni samseng kampung. Cerita ni berlaku di Basrah. Berlaku di Basrah. Jadi Al-Qa'nabi nampak Syu'bah lawan begitu, main kasar dah. Lalu aku ambil senjata aku, ambil pisau, aku hunus di hadapan Syu'bah. Lalu aku menyebut, tuhaddisuni au ujarrihu,
Mu nak baca tak hadis kepada aku hak aku suruh tadi untuk aku dengar, ataupun nak suruh aku cederakan kamu? Dengan tu guru dia boleh bercakap begitu Al-Quran Nabi ni. Syu'bah nama besar ni dalam ilmu periwayatan hadis. Syu'bah ni dalam ilmu periwayatan hadis disebut sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Besar dah nama Syu'bah. Jadi dia kata tu hadisuni aw jarrihu. Mu nak baca tak hadis kepada aku untuk aku dengar, ataupun nak suruh aku cederakan kamu? Jadi Syu'bah bila diugut begitu dengan pisau atas muka apa semua, dia nak mengelak mudarat yang lebih besar daripada tu. Syu'bah kata tak apalah, oleh kerana mu nak dengar sangat hadis, mu suruh aku baca nak dengar sangat hadis, okey mu dengar elok-elok, ni aku nak baca. Ada Syu'bah dia terguru hadis, orang meriwayatkan hadis sudah tentulah dia banyak ingat hadis tu. Maka dia cari, dia tulislah dalam kepala dia hadis yang boleh kena dengan situasi yang berlaku tu. Kalau kena kat kita ugut gitu suruh baca hadis ke, tahap pusing pada kita lah sekali tu, bi innamal a'malu binniyat lah. Tu je ingatnya, orang lain tak ingat tu. Tu pun tak habis setakat innamal a'malu binniyat. Jadi Syu'bah kata okey, mendengar elok-elok, kalau nak suruh aku baca, mu nak tahu, dengar elok-elok. Lalu Syu'bah baca. Syu'bah kata haddatsani Mansur Ar-Rabai an Abi Mas'ud Al-Ansari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Telah dikabarkan kepada aku daripada Mansur, daripada Rabai, daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Apabila mu tidak ada sifat malu, maka buatlah apa yang kamu nak buat. Dia kena hadis tu. Maknanya hidupmu macam tak ada apa dah. Dengan ulama, dengan orang besar, ulama besar pun boleh bercakap begitu, hunuh dengan pisau apa semua nak main, maka dibaca hadis tu kepada Al-Quran Nabi. Dan memanglah hidup orang ni kadang-kadang bila benteng terakhir ni tak ada, iaitu sifat malu dalam hidup dia, boleh buat apa yang dia nak buat. Tambah-tambah dunia akhir zaman macam-macam kita tengok. Kadang-kadang kelakuan yang dibuat itu, kita ni tengok, kita ni jadi malu pula. Dia buat tak ada apa-apa pun, kerana orang telah hilang sifat malu. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut malu ni sebahagian daripada iman. Kadang-kadang malu itu menjadi benteng yang terakhir bagi setiap orang nak buat sesuatu perkara yang melanggar syariat. Kadang-kadang sampai satu kemuncak dia tak fikir dah dosa pahala, tapi sampai satu tahap dia kata, kalau aku buat benda ni, nanti tahu kat keluarga aku, tahu kat ayah aku, tahu kat mak aku, mungkin malu aku ni. Dosa pahala dia tak fikir dah, mungkin lajak dah, boleh buat. Sampai satu tahap benteng terakhir timbul perasaan rasa malu. Nanti kalau buat benda ni kan jiran-jiran kata apa pula, menyebabkan dia tu tak buat, maka malu menjadi benteng. Jadi bila kena hadis tu kepada dia, dibaca, buatlah apa yang kamu nak buat. Kalau tak ada sifat malu ni, Al-Quran Nabi kata bila dibaca hadis tu, dia menjadi satu pukulan yang kuat di atas kepada aku. Dan ini merupakan bentuk satu sindiran, sehingga aku ni jadi terfikir, apa hidup aku ni bila kena hadis tu. Menyebabkan bila rasa satu pukulan yang kuat dibaca oleh Syu'bah hadis itu, aku jadi tergamam, sehingga pisau yang aku hunus di hadapan dia ni aku lepaskan. Dan aku rasa macam seolah hidup ni tak jadi apa dah, tak terpakai apa dah hidup aku ni, dan aku pusing tubuh aku sehingga aku lari balik dalam keadaan rasa ferah pada diri sendiri ni. Bila aku lari balik, lalu aku tuangkan ke semua nabi-nabi yang aku peram di rumah tu. Dia pecah habis semua payah-payah dia apa semua tu, dan dia bagi tahu kepada pekerja dia, pada khadam dia dah di rumah. Dia kata petang nanti sudah tentulah di kalangan kawan-kawan aku akan datang ke rumah untuk mabuk, untuk minum, untuk mabuk seperti mana hari-hari biasa. Mereka datang nanti bagi tahu kepada mereka yang bahawasanya nabis ni sudah tidak ada lagi rumah Al-Quran Nabi. Dia pecah habis semua dah.
Dan bagi tahu juga kepada mereka bahawa Al-Quran Nabi ni juga tak ada di Basrah, sudah keluar daripada Basrah. Lalu dia perah dengan diri dia, rasa tersindir dengan hadis yang dibaca oleh Syu'bah. Dia ambil pakaian dia keluar daripada Basrah dan dia menuju ke Madinah. Dia hidup di Madinah dan dia lazimkan diri dia ke masjid Nabi SAW. Waktu dia lazimkan hidup dia di masjid Nabi, waktu itulah dia melihat seorang tokoh yang besar sedang mengajar di masjid Nabi SAW, iaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik Sahih Muwatta, kitab Muwatta tu, kitab hadis pertama tu. Imam Malik yang karang. Dan Imam Malik ni disebut bila nak masuk mengajar dalam masjid Nabi, putih pakaian dia, putih janggut dia, bersih dia Imam Malik, kerana menghormati orang yang berada di dalam makam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tengok Imam Malik, aku pun lazimkan hidup aku dengan kuliah Imam Malik. Aku belajar bertahun masa lama belajar dengan Imam Malik, sehinggalah aku ni dapat menguasai ilmu periwayatan hadis, dapat mengambil hadis-hadis daripada Imam Malik bin Anas. Dan sampai satu masa aku belajar, bila habis dah jadi alim apa semua dah, jadi tok guru besar dah dia pun. Dan bahkan aku menjadi anak murid yang paling siqah, yang paling dipercayai di kalangan anak-anak murid Imam Malik bin Anas. Maksudnya kalau ada 5 orang anak murid Imam Malik, tiba-tiba cerita tu berkhilaf, berbeza, maka orang akan mengikut riwayat daripada anak murid yang paling siqah, yang paling dipercayai, yang paling dekat. Bahkan itu Al-Quran Nabi jadi anak murid yang paling dekat. Dan bila aku habis belajar dah apa semua, sampai satu masa aku pun nak balik ke Basrah, dengan tujuannya nak mengambil pula hadis-hadis daripada Syu'bah bin Hajjaj. Kerana bila dia mengaji dengan Imam Malik, baru dia tahu nilai Syu'bah bin Hajjaj yang ada di tempat dia tu. Rupanya Imam Malik sendiri pun menghormati dan respect kepada Syu'bah bin Hajjaj. Jadi bila aku balik dengan tujuannya nak mengambil hadis-hadis dengan Syu'bah itu, bila sampai di Basrah aku bertanya pada orang, sekarang ini Syu'bah di mana sekarang ini? Syu'bah bin Hajjaj sekarang ini ada kat mana? Orang bagi tahu Syu'bah bin Hajjaj telah lama meninggal dunia dah. Syu'bah meninggal dunia dah. Dah bertahun lama dia duduk di Madinah mengaji dengan Imam Malik. Balik-balik tanya Syu'bah, orang kata Syu'bah meninggal dah. Lalu kata Al-Quran Nabi, bila tahu Syu'bah meninggal ni, tidak adalah aku banyak meriwayatkan hadis, tapi tidak adalah hadis-hadis yang aku meriwayatkan ini melalui jalan Syu'bah bin Hajjaj. Walaupun dia ulama besar dah waktu tu, tapi tak ada hadis melalui jalan Syu'bah bin Hajjaj, melainkan satu hadis je aku boleh riwayatkan daripada Syu'bah bin Hajjaj, iaitu hadis iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Hak dia kena sindir dulu pada Syu'bah itu, dia ingat siapa ketua dia. Maka hadis itu dia riwayatkan, tapi melalui tak melalui Imam Malik, melalui daripada Syu'bah, kerana disindir dulu dia ingat, dan dia boleh meriwayatkan hadis itu. Dari satu tu je, hak lain semua daripada Imam Malik bin Anas, kata Imam Al-Quran Nabi. Anak dia cerita, sebahagian riwayat kata anak dia cerita. Apa yang saya nak cerita tentang kisah ni? Al-Quran Nabi yang hidup begitu teruk di zaman muda dia, boleh berubah hidup dia secara keseluruhan dengan sepotong hadis yang pendek daripada Nabi SAW. Kita pun begitulah dalam hidup ni. Kadang-kadang kita mencari sesuatu yang boleh mengubah hidup kita dengan secara keseluruhan. Kerana dalam hidup ni Allah Ta'ala sebut wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian hari silih berganti dijadikan dalam hidup manusia, dijadikan dalam hidup kita ini. Kita diminta supaya bergerak ke arah yang lebih baik. Kerana kita tahu dalam hidup kita taklah kita bermula dalam keadaan soleh. Daripada zaman remaja kita berlalu masa dalam hidup sehingga kita hari ini, kita tak bermula dalam keadaan soleh, tapi kita diminta supaya bergerak ke arah yang lebih baik. Sebab kita tak tahu dengan kesempatan mana, dengan kebaikan yang mana yang kita buat,
Allah Ta'ala juga boleh mengubah kehidupan kita secara keseluruhan. Kita tak tahu. Jadi kesempatan di bulan Ramadan ni, yang kita semua tahu sepanjang Ramadan adalah kebaikan daripada Allah Ta'ala. Nak kata hebatnya Ramadan ni, dikira pahala oleh Allah. Tak perlu nak ceritalah. Hak tadarruh, hak solat tarawih, hak solat sunat tahajud, apa semua tu, duk baca Quran, apa semua sedekah, apa. Kita fikir beginilah rahmatnya bulan Ramadan, banyaknya kebaikan yang Allah Ta'ala bagi di bulan Ramadan, sehingga makan minum dikira oleh Allah Ta'ala. Makan minum dikira pahala oleh Allah Ta'ala. Padahal dalam sahur kita tak ada pun dak akad takbir, baca Quran, baca surah Fatihah ke apa semua, bangun tidur tu pakai puak tu, bismillah tu pakai puak. Walaupun menu tu kadang-kadang taklah mewah sangat, buah tamar, air suam gitu je, ataupun air mineral gitu je, sahur. Tapi makan minum dalam bentuk yang seperti itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala pahala yang sangat besar. Maka apatah lagi dengan amalan yang sepanjang kita buat di bulan Ramadan, yang membabitkan ucapan Allahu Akbar, yang menyebut tentang ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yang kita berdiri untuk sembahyang di hadapan Allah Ta'ala, sunat ke apa semua, sudah tentulah pahala berganda di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di setiap kebaikan yang Allah Ta'ala tawar di sepanjang bulan Ramadan ni, maka kita buatlah. Walaupun kadang-kadang satu amalan tu kita nampak lekeh, tak apalah, tak buat pun tak apa. Setengah orang dia mari terawih je. Dia kata Ramadan ni terawih je. Hak sebut, hak Nabi sebut, kata dia witir tak ada. Witir tak sebut jadi tak buat, kata dia. Jadi pandai pula. Dia hulah pula. Last sekali habis terawih, witir tu dia keluar. Tak buat pun tak apa. Kita tak tahu dengan kesungguhan kita, dengan kita berperan dengan nafsu kita, tunggu juga sehingga kita ni buat witir. Kita tak tahu, mungkin dengan witir yang kita bersungguh itu Allah Ta'ala nak mengubah kehidupan kita secara keseluruhan. Kita tak tahu. Kerana apa yang kita cari sebenarnya dalam hidup ni adalah perakhiran yang baik, iaitu husnul khatimah. Hak ni je. Kadang-kadang bercakap dengan orang tua, dia bagi tahu dalam hidup ni sebahagian besar apa yang kita nak di zaman muda kita, Allah Ta'ala bagi. Sampai satu kemuncak anak-anak dah berjaya apa semua, sampai satu tahap dia kata macam seolah-olah hidup ni tak ada apa. Bukan kata tak ada apa, sia-sia tu hidup tak ada, tapi kadang-kadang fikir mari macam begitu je hidup ni. Dah umur dah meningkat apa semua, sampai satu masa nak balik berjumpa dengan Allah, kadang-kadang fikir mari apalah bekal hak nak bawa. Dan waktu itu kita merasakan perakhiran yang baik, ada sesuatu perkara yang istimewa pada diri kita. Kita nak jadikan diri kita tu begitu. Maka setiap kali Allah Ta'ala bagi peluang kita hidup di bulan Ramadan, buatlah segala amal yang terbaik. Sebahagian orang tertewah dah. Sebahagian orang tertewah. Yang mungkin semangat pada seminggu yang pertama, hari ini makin berkurang dah. Tak tahulah, takut sembahyang tempat lain ke tak, wallahu a'lam. Sampai JK masjid pun dah melipah kat luar. Paksa kena sewa kanopi apa semua kan. Siang kat jemaah semayang kat begitu, hujan pula apa semua. Orang mari pasal-pasal kanopi apa semua, tengok-tengok tak ada dah. Jadi berkurang. Sebahagian tertewas. Kita yang direzeki oleh Allah, maka buatlah sebaik mungkin sehingga kita capai apa yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala puasa dalam hidup kita ini, itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ia memberi kekuatan kepada kita lah, insya-Allah. Dan masa yang ada ni baca hadis lah satu. Dan saya tak sambung hadis yang bacaan kita, cuma oleh kerana kita baru lepas menyambut nuzul Al-Quran, jadi saya baca hadis tentang apa yang Nabi sebut mengenai Al-Quran Karim dalam kehidupan kita, insya-Allah. Masa tak banyak. Dalam sebuah hadis an Ali radhiyallahu anhu qala, amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala innaha satakuna fitnah. Qultu mal makhraju minha ya Rasulullah? Qala kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Wal faslu laysa bil hazl, man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah, wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah.
wa huwa hablullahil matin wa huwa zikrul hakim wa huwa as-siratal mustaqim huwa allazi la tazighu bihi al-ahwa wa la taltabisu bihi al-alsinatu wa la yashba'u minhu al-ulama ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجرا ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. Hadis yang bermaksud daripada Ali radhiyallahu anhu katanya, ingatlah aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awaslah, sesungguhnya akan berlaku kekacauan dan bala bencana yang besar. Lalu aku bertanya, apakah caranya untuk menyelamatkan diri dari bencana itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, caranya ialah berpegang teguh kepada ajaran kitab Allah. Kerana kitab Allah itu ia mengandungi kisah-kisah perihal umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Dan Al-Quran itu juga mempunyai berita perkara-perkara yang akan datang sesudah kamu, serta hukum-hukum mengenai apa yang berlaku di antara kamu. Kitab Allah yakni Al-Quran, dialah juga menjadi pemutus antara yang benar dengan yang salah. Bukan keterangan yang olok-olok. Sesiapa jua dari golongan yang sombong angkuh meninggalkan dengan tidak menurut hukumnya akan dibinasakan oleh Allah. Dan sesiapa yang mencari petunjuk dari yang lainnya akan disesatkan oleh Allah. Al-Quran ialah tali Allah yang teguh dan kukuh, dan dialah pengajaran yang menjadi ikutan, dan dia jualah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dialah kitab yang dengan sebab berpegang teguh kepada ajarannya, hawa nafsu seseorang itu tidak akan menyeleweng ataupun terpesong. Dan dialah kitab yang kalimah-kalimahnya tidak akan bercampur aduk ataupun mempunyai kesamaran dengan kata-kata makhluk. Dan alim ulama pula tidak merasa puas daripada mengkaji isi kandungannya. Demikian juga keindahan, kemanisan dan kelazatan membacanya tidak akan susuk ataupun hilang meskipun ia dibaca dengan berulang-ulang. Dan kandungannya yang menakjubkan, tidak berkesudahan. Dialah kitab yang menjadikan sekumpulan jin semasa mendengarnya tidak tertahan hati menerimanya, sehingga mereka memujinya dengan berkata, sesungguhnya kami mendengar bacaan Quran yang menakjubkan, yang memimpin ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Demikian juga sesiapa yang memperkatakan sesuatu dengan berdasarkan kitab itu, maka benarlah perkataannya. Dan sesiapa yang beramal dengan ajarannya diberikan pahala. Dan sesiapa yang membuat keputusan berdasarkan hukum-hukumnya, maka adillah keputusannya. Dan sesiapa yang berdakwah supaya orang ramai menurut ajaran-ajarannya, sudah tentulah ia dan mereka beroleh hidayah petunjuk ke jalan yang lurus. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Baik, mengenai hadis ini Nabi sebut tentang perihal Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan pada kita ni sebagai petunjuk. Kerana Al-Quran Nabi kata, terutamanya hidup di akhir zaman ni. Akhir zaman akan berlaku kekacauan dan bala bencana yang besar. Bala bencana yang besar ini bermaksud kehidupan manusia ni makin hari makin jauh dengan Allah Ta'ala. Makin hari makin jauh. Berlaku di zaman fitnah. Zaman yang macam-macam hari ni. Maka bila mana sampai ke tahap ini hidup kamu, jadi Sayyidina Ali kata, bagaimana nak menyelamatkan diri wahai Rasulullah kalau hidup di zaman tu? Maka Nabi kata, berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quranul Karim. Duduk dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Hari ni fitnah tersebar dalam telefon. Hari-hari kita duduk dengan telefon apa semua, baca isu tu, baca isu ni. Kadang-kadang sebahagian isu pun tak betul. Kita pula tolong sebar. Waktu zaman dia cerita fitnah-fitnah bunuh-bunuh orang ni, hari ni perlu perbanyakkanlah bagi diri kita untuk duduk dengan Al-Quran Karim, baca Al-Quran. Kerana Al-Quran Nabi sebut ialah mempunyai isi kandungannya menceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu. Diceritakan kisah umat yang terdahulu itu kerana memberi pengajaran kepada kita. Memberi pengajaran kepada kita. Kalau hari ini kita hidup rasa tak nak taat dengan perintah Allah,
Dengan cara kita rasa dengan mewah hidup kita, dengan senang hidup kita, sehat hidup kita, tak apalah, tak taat dengan perintah Tuhan pun tak apa. Duit ada, sakit demam apa, harta kita ada, kita boleh berubah apa semua. Maka Allah Ta'ala buat mari orang yang paling kaya di atas muka bumi ni. Bagaimana kisah Fir'aun. Fir'aun bukan muretah Mesir dah, muretah dunia. Fir'aun ni kayanya dia. Bila mana lawan perintah Tuhan, dilingkupkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah contoh-contoh yang lain hak kita tahu, Namrud ke apa semua. Walaupun hebat macam mana hidup, lawan perintah Tuhan, dilingkupkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka diceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu memberi pengajaran kepada kita. Dan Al-Quran ni juga dia mengandungi kisah yang mendatang, kisah selepas pada kehidupan kita. Al-Quran mari cerita siap-siap supaya kita dapat susun hidup kita ni biar kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita manusia ni cerdik macam mana sekalipun, kita tak boleh nak fikir pada hari yang esok ni apa yang berlaku. Nak kita nak fikir selepas pada mati, kita nak fikir hari esok pun tak boleh dah. Bijak macam mana kita pun tak boleh. Maka Al-Quran mari bagi tahu siap-siap. Selepas pada hidup kamu adanya kematian. Lepas pada mati ada pula kehidupan di alam barzah. Kemudian akan dibangkit balik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adanya hari pengadilan, akan ditentukan dalam kehidupan kita ni syurga dan neraka. Maka sekian-sekian Al-Quran menceritakan supaya kita baca, kita faham, menyebabkan kita ni boleh buat persediaan untuk menghadap apa yang ditentukan oleh Allah selepas pada kematian kita. Dicerita siap-siap. Nak bersalah pada Tuhan tak boleh dah, sebab dia cerita dah. Tapi dah kita sendiri pun tak baca juga, tak tahu juga, itu masalah diri sendiri. Maka kandungan Al-Quran itu dalam bentuk cerita yang lepas dan cerita yang mendatang, supaya kita menjadi pengajaran kepada kita hak lepas, jadi pedoman kepada kita cerita hak yang mendatang. Dan Al-Quran juga Nabi sebut dia juga menentukan hukum hakam dalam kehidupan kita. Hukum hakam dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran adalah pemutus sesuatu perkara yang benar dan sesuatu perkara yang salah. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kita tak tahu benda tu betul ke benda tu salah. Maka Al-Quran turun menceritakan hakikat itu. Seperti mana berlaku di zaman Nabi SAW. Dan banyaklah kalau nak kait dengan kisah-kisah tu. Mungkin ambillah satu contoh. Rasa cerita ni bukan pernah kongsi pada kuliah yang sebelum ni. Nak bagi nampak Al-Quran sebagai pemutus perkara yang benar, perkara yang salah. Ambil kisah mana pendek-pendek sikit. Kalau tuan-tuan biasa dengar kisah tentang Nabi SAW masuk minta Zainab binti Jahshin untuk nak dikahwinkan dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni kita tahu merupakan anak angkat Nabi SAW. Dan dia adalah juga orang yang membesar dengan Nabi. Selain pada Sayyidina Ali orang yang membesar dengan Nabi, Zaid bin Harithah ni juga adalah orang yang membesar dengan Nabi SAW. Walaupun dalam sirah dia tu keluarga pernah mari tuntut untuk ambil balik apa semua, tapi dia tetap untuk pilih hidup bersama dengan Nabi. Tak apalah, panjanglah kisah dia tentang Zaid ni. Tapi nak ceritanya bila Zaid dah dewasa dah, besar dah, layaklah untuk berkahwin, maka Nabi ni ambil tanggungjawab untuk cari jodoh pada Zaid ni. Lalu Nabi masuk minta Zainab binti Jahshin, sepupu Rasulullah, untuk dikahwinkan dengan Zaid. Bila Nabi masuk minta, Zainab binti Jahshin ni tolak pinangan tu. Zainab tolak pinangan itu kerana menganggap kedudukan tak setara. Sebab Zainab ni sepupu Nabi, keturunan Quraisy. Quraisy waktu tu, bukan waktu tu lah, hari ni pun di kalangan bangsawan, orang atas-atas, Quraisy, kira bangsawan. Kalau masuk kedai Quraisy, kedai minyak atar, tanya hak sebotol hak paling murah tu 400 600 lah. Ni lewa Quraisy. Ada kedai dekat Mekah tu masyhur lah, kedai minyak atar Quraisy.
kita Malaysia ni di cawangan dia di Taman Melawati Mall. Masuk pintu depan tu ada. Masuk saya tanya minyak atas itu. Hak dia packing tu 1,000 lebih pun ada. Kita kata baik beli berah lah. Pakai hak masjid dah lah. Orang ada wakaf-wakaf kat masjid resek-resek waktu je dah. Tapi nak cerita lewa Quraisy. Maka Zainab binti Jahsy tolak pinangan itu kerana menganggap kedudukan tak setara. Tak setara. Sebab dia ni keturunan Quraisy. Zaid bin Harisah bekas seorang hamba yang telah dimerdekakan oleh Nabi SAW. Dia Zaid ini pada asalnya dia hamba yang dimiliki oleh Khadijah, yang kemudiannya dihadiahkan kepada Nabi SAW. Bila keluarga mari tuntut, Zaid tak nak balik dengan keluarga dia, tetap nak duduk dengan Nabi, lalu Nabi memerdekakan dia. Jadi bekas seorang hamba, hak ni Quraisy, maka Zainab tolak. Bila Zainab tolak, Nabi tak boleh nak buat apa. Nabi tak boleh nak kata apa. Itu hak dia. Dan kita pun kalau dengar kisah ni pun sendiri, Zainab ada ada hak ke atas diri dia untuk nak menentukan siapa jodoh adalah hidup dia. Dan dia bukan memberontak, cuma tak nak je. Dan Nabi tak boleh kata apa. Bila Zainab tolak pinangan itu, Nabi pun tak kata apa. Dah tak nak, tak apalah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallaha wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Masyhur. Allah Ta'ala kata tak boleh bagi laki-laki mukmin, tak boleh bagi perempuan mukminat apabila Allah dan Rasul telah memutuskan sesuatu perkara, tiba-tiba dia buat pilihan yang lain daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Sesiapa yang derhaka kepada Allah, derhaka pada Rasulullah, maka dia hidup dalam keadaan kesesatan yang amat jelas. Maksud ayat ni, kalau kamu mengaku kamu lelaki beriman, dan kalau kamu mengaku kamu perempuan mukminat, maka bila Allah Ta'ala sebut dan Nabi sebut, maka kamu kena ikut. Bila ayat ni turun kepada Nabi, lalu Nabi baca kepada Zainab. Bila Zainab dengar tentang ayat ni yang baru diturunkan ni, maka Zainab kata, kalau begitulah wahai Rasulullah, tak apalah, aku redalah untuk dikahwinkan dengan Zaid, kerana Rasulullah tu masuk minta. Maka menyebabkan dia terima, dan kahwinlah Zainab binti Jahsy ni dengan Zaid bin Harisah. Lepas kahwin, tapi jodoh tak panjang, pisah pula. Panjanglah kisah dia. Tapi nak ceritanya, kadang-kadang waktu tu tak boleh nak kata apa, maka Al-Quran itu turun memutuskan keadaan perkara itu benar ataupun perkara itu salah. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Dan Al-Quran ni juga disebut satu kitab yang makin dibaca makin sedap, makin lancar, makin rasa sedap. Al-Quran dia tak sama seperti mana bahan bacaan yang lain. Surat khabar orang baca hari itu je, sekali tu je baca surat khabar ni. Masuk hari esok orang cari hak lain pula. Orang tak baca berulang-ulang. Baca buku-buku lain pun bulan 2-3 kali, dia mari perasaan rasa nak muntah. Kalau orang hak habis-habis belajar dulu, dia ingat waktu musim peperiksaan apa semua, duk mengulang duk baca kerana nak hadap peperiksaan ni. Tapi kadang-kadang mengulang 2-3 kali baca tu, dia sampai satu tahap dia keluar air mata ni. Mana dia timbul perasaan rasa, orang Kelantan panggil lawyer, jadi nak mutah begitu. Al-Quran tak. Bahkan makin lancar makin rasa sedap. Waktu kadang-kadang orang kuat jadi tu imam tu, kuliah ayyuhal kafirun selalu dah. Sebab apa kuliah tu lancar, sedap baca. Ni dia. Jadi tak sedap baca sebab tak lancar dah. Kalau kita usaha bagi lancar tu, sedap baca Quran. Makin lancar makin rasa sedap, makin dibaca makin rasa sedap. Demikian juga mukjizat Al-Quran, makin ditafsir makin luas penafsirannya. Ulama dulu menafsirkan Al-Quran, buat kitab 2 jilid 3 jilid. Mari orang selepas pada tu tafsir pula, tahqiq pula kitab tu, sehingga boleh hurai jadi 3-4 jilid, 5 jilid, sehingga 7 jilid. Marilah zaman kita hari ni, ilmu dah berubah banyak, timbulnya ilmu sains, maka orang buat tafsir Al-Quran mengikut sains pula dah. Dulu tak ada. Nak menunjukkan Al-Quran, marilah zaman mana pun tetap boleh ditafsir.
sesuai untuk sepanjang zaman. Maka begitulah. Makin ditafsir, makin luas penafsiran dia, makin dibaca, makin rasa sedap. Dan orang yang bercakap dengan Al-Quran, cakap dia ni betul. Orang yang berhukum dengan hukum Al-Quran, maka hukuman yang dia buat itu adalah adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun 10,000 orang, 20,000 orang kata membuat keputusan ini tak betul, tapi kita ikut Al-Quran. Orang kata tak betul, tapi kita ikut Al-Quran, tetap dia menjadi keadilan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Al-Quran ini tak akan salah. Tak akan salah. Ini dia bercakap mengikut Al-Quran, cakap kita ni betul. Bahkan kita berdakwah mengajar Al-Quran, berdakwah supaya orang ni baca Quran, maka dia menjadi pahala berpanjangan kepada kita. Banyak hikmah Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan masa nak habis tu apa tengok lain tu. Beri setakat ni lah satu hadis. Hak fungsi bacanya, hak nak suruh baca Quran je lah. Tu. Apalah masa berbaki ni kita baca Quran pula lepas ni, insya-Allah. Jadi sekadar itulah dengan satu hadis yang kita kongsi, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita bersama. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu.
selesai.